Ketua Isi Rumah KIR miskin tegar berkurangan 38.8% pada 31 Oktober lalu. Perinciannya bersama Fauzura Yusof di Parlimen. Silakan Fazura. Ya, Syah, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbong memaklumkan pada 31 Januari lalu jumlah KIR miskin tegar ialah 126,372. Ia berkurangan 38.8% kepada 77,288 setakat 31 Oktober lepas. Jelas beliau, pencapaian itu didorong kecekapan statistik Bank Data Kemiskinan Nasional IKASih. Dengan adanya sistem IKASih yang berhormat, ini memberi ruang kepada semua agensi pemberi bantuan yang terlibat dalam program pemiskinan kemiskinan mengakses data dan maklumat kemiskinan yang sama di peringkat persekutuan dan negeri. Selain itu, setiap kementerian dan agensi juga bertanggungjawab untuk mengemaskini maklumat bantuan yang telah disalurkan di dalam sistem IKASih secara konsisten. Terima kasih Yang Berhormat. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kapar, Dr. Halimah Ali. Sementara itu juga, 26,268 unit rumah siap dibina bernilai 18.3 bilion ringgit tidak terjual pada suku kedua tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ia menunjukkan penurunan 5.3% dari segi jumlah unit berbanding tempoh sama tahun lalu. Dari segi nilai pula, ia turut mencatat pengurangan sebanyak 0.6%. Jelas beliau usaha mengatasi isu itu terus diperkasa menerusi pelaksanaan pemetaan indeks rumah mampu milik. Melaksanakan pemetaan indeks rumah mampu milik berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah yang diperolehi daripada tinjauan laporan survey pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2022. Kaedah ini mengambil kira median pendapatan rakyat mengikut lokaliti berdasarkan kaedah gandaan median dengan izin median multiple. Pemetaan ini sebagai panduan kepada pemaju serta agensi penyedia perumahan bagi menetapkan harga jualan rumah di satu-satu lokaliti. Beliau menjawab soalan pertanyaan libaran Datuk Suhaimin Nasir berhubung usaha kerajaan mengatasi isu hartanah tidak terjual. KPKT turut menggalakkan pemaju untuk membuat kajian keboleh-laksanaan sebelum pelaksanaan projek pembangunan. Dalam pada itu juga, 43 permohonan kad diskaun khas menu rahmah diterima daripada pengusaha sejak ia dilancarkan pada 2 November lepas. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Fuziah Saleh berkata pihaknya mengalu-alukan pendaftaran baharu untuk insentif berkenaan. Ada 6 pasaraya yang terlibat, ya, dan mereka menawarkan diskaun sehingga 40%, ada yang SKU-nya beratus, ada yang SKU-nya berpuluh. Jadi itu status dan insya-Allah akan dilancarkan pada bulan ujung bulan ini, awal bulan depan, dan selepas itu insya-Allah menu rahmah diharapkan akan dapat berterusan tanpa bajet daripada kerajaan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Setakat ini hampir 3,000 premis berdaftar menawarkan menu rahmah di seluruh negara. Seterusnya, 378.8 juta ringgit diperuntukkan bagi menampung keperluan perubatan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM sejak tahun lalu. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memaklumkan ia meliputi perkhidmatan seperti pembayaran balik perbelanjaan perubatan, rawatan kecemasan di hospital atau klinik swasta dan rawatan di Institut Jantung Negara. Seperti pada tahun 2020, 78.8 juta dibelanjakan, tahun 2021 111.5 juta, tahun 2022 105 juta, dan tahun ini sehingga kini sebanyak 83.5 juta telah pun dibelanjakan. Dan kerajaan akan sentiasa komited dalam menyediakan peruntukan perubatan yang mencukupi bagi memastikan veteran Angkatan Tentera sama ada berpencen
ataupun tidak berpencen itu sentiasa diberikan keutamaan. Beliau menjawab soalan yang dikemukakan Wakil Lumut Nordin Ahmad Ismail. Dan akhirnya, Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 PSKL 2040 yang dilancarkan 9 November lalu berupaya memacu pembangunan berterusan di ibu negara. Selain pelan jangka panjang bagi memenuhi visi bandar untuk semua. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpas Singh berkata, pelan yang menggantikan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 merupakan suatu rangka tindakan komprehensif yang mengambil kira perubahan semasa seperti iklim, ekonomi dan juga infrastruktur. Bagi menangani isu-isu berkaitan alam sekitar, tindakan menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar neutral karbon menjelang tahun 2050 telah pun diterjemah melalui Plan Induk Masyarakat Rendah Karbon 2030 serta komitmen terhadap perubahan iklim melalui Plan Tindakan Iklim 2050. Ini merangkumi inisiatif seperti penanaman pokok sebanyak sejumlah 1 juta sebelum tahun 2025. Juga perkhidmatan bas Go KL pada masa ini menggunakan bas-bas elektrik dan juga menyediakan lebih laluan basikal. Penjelasan itu bagi menjawab soalan Wakil Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Cik. Baik, seperti biasa, sidang berhenti rehat seketika dan akan disambung tepat jam 2.30 petang. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan Syah. Baik, terima kasih Fauzura. Berita tengah hari akan kembali selepas ini.